Hi guys, welcome to the MKT Studio. This is first ever episode of podcast, and let's get it. Hi, welcome to this podcast will be hosted by me, Fatin Azmi. Saya Fuad Muhammad. Skut skut. Dan saya Muhammad Luqman bin Ahmad Rubil. Yay! Okay, tajuk podcast kita hari ni adalah berkaitan dengan pengalaman hari pertama di universiti. So sebelum kita ke dalam lagi, kita jemput kita punya tetamu. Kita persilakan. Kita ada Bakis Haryani. Hai, saya Ah, Baki. Okay, kita ada Sarina Raimi. Hai, bukan sih. Dan seorang lagi kita ada Najwa Syuhada. Hai. Okay. So, apa khabar semua korang? Alhamdulillah, baik je. Sihat kan? Okay. Hai. Man, okay Man? Okey. Rumah berbaju Melayu je malam-malam Okay. ni. Oh. Malu sikit lah Bawa malam. balik masjid Luqman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so Main asal tadi. okay, so kita hari ni nak bercerita ataupun cakap berkaitan dengan pengalaman hari pertama di universiti. Dan minggu ni merupakan minggu pertama untuk program MDS, iaitu di mana MDS ni ialah minggu orientasi yang perlu wajib disertai oleh setiap pelajar semester 1, dan pelbagai aktiviti dan penerangan yang akan disampaikan pada minggu orientasi untuk pelajar-pelajar baru semasa berada di UiTM. So, korang pernah ada kira tak kan MDS ni, adakah ada kira hari pertama di universiti? Kira. Ya, okay. So, korang pernah ni tak mengalami pernah ada experience MDS? Ada. Okay, pernah. Okay, macam cuba siapa-siapa nak cerita. Macam aku tak ada pengalaman sebab masuk-masuk je dah belajar. So bosan. Tak, actually ada dua bahagian. Ada satu budak yang first intake, ada yang second rayuan. So yang rayuan ni biasanya dia dah masuk bila dah start belajar dah pun. Yang budak first intake tu dia akan ada introduction about the university, ice breaking dengan kawan-kawan. Lagi bagus lah actually. Tapi kesian nak kita orang yang belajar rayuan, kita orang tak ada introduction tu. So siapa ada pengalaman bercerita kat kita orang sebab kita orang tak ada. Okay, saya ada pengalaman, saya volunteer. Okay. Okay, macam ni. Apa yang macam Saudara Fuad dah explain, MDS ni tujuan dia untuk macam introduction lah to university kan. Okay, macam my experience, MDS ni masa first dulu dia bagi by group tau. Masa first day tu, kita orang akan dapat satu nombor. Masa tu kita orang memang clueless tau. Apa pun dia ni nombor ni untuk apa kan. Masa tu kita orang dikumpulkan di Dewan apa? Dewan Belian. Yes, dekat Alam Bina. So, sampai bila semua orang dah berkumpul, semua student dah berkumpul, and then tak ingat apa nama abang yang abang MC tu, apa nama dia? PC kan? PC kan? Abang MC tu. Okay, cakap lah like macam, okay, siapa yang nombor 1, tu lah grup korang, and bagi-bagi macam tu. Masa tu memang banyak gila nombor grup 70 something lah. Masa tu macam saya dapat nombor 3, so automatic group 3 lah kan. And then Abang Fancy tu cakap, kita orang punya batch ni, kira batch yang pertama, MDS yang ada aktiviti. Kalau batch yang sebelum ni memang berkumpul kat surau, hanya akan dengar Abang Fancy, akak-akak Fancy bercakap je. Intro, memang kira orang kata MDS ni boring lah. So, diorang buat perbaharuan lah. Untuk kita orang introduction tak rasa boring, rasa macam excited nak start degree life dekat universiti. And then, motif MDS tu, macam saya sendiri sebenarnya introvert, tapi bila dah ada group MDS tu, aktiviti MDS tu, dia ada aktiviti such as like speaking, and then macam ice breaking lah, tak kisah cakap pasal macam hobi ke apa-apa ke.
And then ada pertandingan game apa semua tu lah. After that, habis minggu macam tu, seminggu ke? Lebih kurang 4 hari. 3 hari. 4 hari. Baru macam penutupan. And then macam adalah jemput dengan lecturer, dekan apa semua untuk penutupan minggu MDS tu. And pengalaman saya yang bestnya, kita orang kena solat dalam dewan tu, tapi pecah-pecah kan. Masa untuk group 1 sampai group 20 something pergi makan dulu. Group yang seterusnya pergi solat dulu. Group yang ni pergi duduk dulu. Sebab memang crowded sangat-sangat. And kita orang semua duduk atas lantai je dekat dewan tu. Tak muat nak taruh kerusi. Tapi macam lah, best experience. Solat dekat Dewan Belian tu? Yes. Dekat bahagian perempuan adalah tirai pagar macam macam tu lah. And then kalau perasan dekat dewan tu sebenarnya luar tu tak ada apa-apa pun kan, tapi dia macam ada pipe lah. Dan macam dia renovate sekejap je lah kan sementara macam tu. Lepas tu untuk kalau macam MDS dulu kan kita orang first untuk pelajar perempuan kita orang kena duduk dekat College Baiduri dengan College Zamrud, yes. Dia lelaki kena pergi College Dahlia. So diorang kalau nak pergi dewan by bus lah. Pukul 7 dah kena datang. Lepas tu macam tu lah. Tapi Dahlia ada laluan belakang kan? Dahlia ada laluan belakang, tapi Abang Fesi macam tak bagilah. Diorang student baru kan. Ya aduh, bahaya tu kat situ. Betul, tak nak lah diorang macam mana-mandai kan. And then diorang Abang Fesi akan kira lah macam nak tahu dalam dalam group bus masa berlepas dari Dahlia berapa orang, balik nanti berapa orang, macam tu. Agak macam lah, ketat lah. Tu pengalaman saya lah. Baki macam mana pengalaman awak? Sama je lah kot. Tapi for sure lah kan. Kita kena bangun pukul 5, lepas tu 6 dah kena turun bawah. Kita perempuan tak apa sebab kita orang dekat dengan dewan. Yang lelaki lah, nak kena tunggu lelaki datang tu lama lah. Ada orang ni lah, ketuk pintu ke setiap nak bangun pagi tu? Bangun sendiri lah? Apa dia? Adik bangun sendiri je lah. Bangun sendiri je lah dengan roommate baru. Time tu first time lah rasa ada roommate. Korang habis aktiviti tu pukul apa biasanya? Pukul 12 kan Sab? The whole day korang dekat Dewan Belian tu lah? Tak boleh. Tapi keping lah, rasa macam duduk atas lantai. Tak buat. Malam baru rasa pukul 12, pukul 11 malam baru balik college. Korang duduk korang duduk college ni ke? College Zamrud dengan bawah tu? Korang tak duduk bilik sendiri? Sebab perempuan maybe lambat siap kot. So diorang bagi tempat yang duduk dekat dewan. sementara je. So nanti lagi masa habis orientasi tu, semua perempuan bergelumpur pergi kamar barang sebab nak naik pergi Dahlia. Tu struggle gila-gila punya struggle. Crowded teruk. Sebab nak kena angkat lori apa semua. Berapa minggu kan? 2 minggu kan? 2 minggu orientasi. Seminggu? 4 hari je. 4 hari je. Lepas tu lepas 4 hari tu balik rumah kan? Balik Dahlia. Lepas tu dah start yang PDS tu. Yang kumpul ikut kos. PDS hari Jumaat. MDS 4 hari Isnin sampai Khamis, PDS hari Jumaat. Lepas tu tinggal lagi 2 hari tu Sabtu Ahad terpulang. Siapa yang dekat nak balik rumah boleh balik. Student yang jauh boleh stay college sampailah hari Isnin dah start first class. PDS tu apa? Pemantapan destiny siswa. Yep. Oh, yang tu lain-lain lah. Kira macam total korang macam orientasi tu about 1 week lah. 5 hari macam tu lah. Apa beza dua tu, MTS dengan... Kalau pemantapan, dia macam I join pemantapan sebab kita orang daripada diploma. Kalau diploma, join pemantapan. Kalau you daripada form 6 ke, matrix ke, kena masuk MDS yang 4 hari tu. Itulah beza dia. Kita orang rasa tak ada apa-apa pun tu. Habis macam Luman, pemantapan lah? Tak masuk. Tak masuk? Ni contoh yang tak baik ke? Ada sebab lah. Okay, time batch saya dengan Najwa, kita PDS kan 1 hari je. Yep. So kita orang 1 ada hari je. hal kan?
Group. So Your group. meanwhile PDS to happen, graduate majlis konvo. Dia ada cover diploma dia. So waktu tu majlis konvo, and then tengok-tengok terus masuk je lah macam tu. Sebab PDS pun 1 hari je kan. And then ada few days. Lepas tu start kelas immediately. Tapi time tu rasanya betul-betul dah start kelas dah. Dah nak dekat start kelas lah. And daftar subjek waktu tu. So kita orang miss a lot. So macam banyak juga benda yang ni. Nasib baik adalah orang macam pergi yang rajin macam Najwa, tolong. So thanks Najwa. Korang ada kawan ke masa tu? Kita orang ni berpuak. Kita orang ni berpuak. So tak adalah. Mesti Time tu kan kawan-kawan saya satu. time tu saya satu. So yang macam aku ni, aku dengan kawan-kawan aku macam ada yang ramai jugalah daripada college yang sama, yang from diploma. So time tu kita orang kenal-kenal yang tu je lah. So yang tu jugalah pergi graduate. So tak ada siapa tahu apa-apa sangat. So kawan-kawan yang lain yang daripada roommate, sebab time tu dah masuk bilik kan. So daripada roommate, so daripada classmate sikit-sikit macam Najwa, macam tolong-tolong juga. Ramai juga yang tolong-tolong. Tapi tak banyak. First ada kawan. Macam kita orang tak ada. Okay, Jap, aku ada soalan untuk yang ambil MDS ni kan. Korang rasa yang MDS ni macam ada benefit tak untuk korang? Sebab banyak orang cakap MDS ni tak perlu pun lah sebenarnya, macam wasting time je. Benda basic simple je. Apa pendapat korang? Dia macam 50-50 lah. 50 patut ada, 50 macam Fatih cakap lah, buang masa je. Buang masa, buang tenaga. Yang 50 tu sebab macam student matrix, form 6, asasi kita orang tak ada exposure dekat dunia universiti tau. So kita orang tak tahu macam mana life kat sini, kalau nak survive. So macam patutlah ada. Tapi macam tak perlulah buat lama-lama. Tak perlu sebenarnya lama-lama. Sekejap like 2 hari tu dah, hari 2 hari dah. Macam tu lah. Ada pros dengan cons ni lah. Yes. Ada, tapi best lah. Satu benda, momen yang memorable lah. Tak ada rasa macam rugi sangat sebenarnya. Best je. Tapi penat lah. Pukul 5 nak kena bangun. Tidur pun. Dia cakap macam best kan. Time bangun pukul 5, balik pukul 12, every day for 4 district. Rasa macam baloi ke? Macam for you guys lah. Entahlah. Dia pain yang sekejap. Bayangkan bangun pukul 5, kena paksa semayang sama-sama pula tu. Then Kita tak sama-sama. Tak semayang sama-sama? Tak. Subuh tak? Subuh, asar, maghrib, isyak. So subuh? Subuh Sendiri. Subuh sendiri. So subuh sendiri bangun. Yang sama Zohor je lah. Zohor, asar, maghrib, isyak. Yes. Okay, so macam subuh tu okay lah dah dapat kelonggaran. And then hadap sampai pukul 12 malam. Macam maybe for some macam lagi-lagi ada yang masuk degree ni, as we know tak semua daripada diploma, tak semua daripada form 6, tak semua juga daripada asasi matrix. Ada yang berhentikan belajar dulu from diploma and then continue at a later age, macam contoh 26 ke 27 tahun ke, right? Like for them rasanya macam diorang suka ke benda-benda MDS ni. So that's my point lah. For korang rasa macam happy macam first time kenal kan. Macam 27 tahun, 26 tahun, I don't know lah kan. For some maybe yang diorang rasa diorang dah too old for this. Betul tak? Betul. So yeah. Tapi for me kan, aku ada pengalaman jadi fancy masa diploma dulu. And masa tu ada seorang kakak ni, dia baru masuk, umur dia 28 tau. And dia very sporting and very macam lah, menerima je everything yang kita orang suruh. Walaupun umur dia dah 28, macam quite late. Macam nak sesuaikan diri korang dengan umur budak 19 tahun, 18 tahun macam a bit macam budak ni takkan aku nak ikut kan diorang ni. Tapi very open and for me kan, MDS ni bila kita orang tak rasa, aku rasa macam very benefiting, macam advantage untuk kita sebab at least kita dah tahu ni siapa, oh ni budak satu sebab aku nampak dia masa MDS hari tu. And it give you macam nak introduction
Macam korang akan nampak dekat kampus nanti, oh I know this one. Tak ada rasa asing bila kita pergi kampus macam tu. Sebab as for me, rayuan, kita orang tak ada apa semua tu tau. And unfortunately tercampak dekat bangunan college yang bukan budak baru. So memang kena survive sendiri and hari-hari kena macam be friendly with my classmate. Even my classmate ada kelas yang kena masuk SEM 2, macam kena be, macam mana I kena paksa diri sendiri untuk feel Adapt. familiar with Macam aku lah. Macam aku pun ah, sama dengan Fatin. Masuk SEM 2. macam kita orang macam terkejut and rasa macam tak ada sebab kita tak ada introduction to university. Macam pasal island apa semua tu, semua kita orang tak tahu pun. Sama-sama. Sebab tu sedih tu. Ada lah ni. Sedih lah Tapi- naik tangga tapi sebenarnya- kejayaan tu seorang-seorang. Tapi benefitnya macam dapat kau buat kawan lebih awal atas kau. So lepas tu dengan course lain. So next time contoh kata nak buat event boleh jemput diorang. Tu yang best tu lah. Macam korang kan dah cerita hari pertama korang, kira tu MDS hari pertama korang kan? Kan. Okay, kalau aku hari pertama first aku jumpa Ikhwan, kawan kita juga, kawan marketing. So mula kita orang selesai, kita orang pergi tempat perempuan. Like mula kita orang nak naik atas. So macam ni bukan tempat daftar ni. Cakap okay bukan. Lepas tu berbual dengan Ikhwan, dia pergi dulu, lepas tu tak roja aku. So tengok dia dah daftar. Lala kita orang jumpa dekat apartment. So on the day semua buat hal masing lah. Macam aku yang hantar mak ayah aku dengan abang aku. Lepas tu hari pertama tu aku buat, macam kita kan tak ada orientasi kan. So bela lah nak buat apa kan. Just datang hari pertama, kemas. Lepas tu aku anak bongsu. So mak ayah aku nangis lah. Kira macam anak last dapat belajar. Anak last dapat belajar. So aku tak nangis sebab walaupun biasa anak bonju lah. Anak bongsu kan manja kan. Tapi aku Fuad, podcast tak boleh menipu. Nangis cakap je nangis. tak, aku tak nangis. Tipu, Aku jangan nangis. tipu. Aku just macam diorang nangis, aku macam leleh je macam okay, mak aku dengan bapak aku macam agak iya. Bukan agak dia macam mana Macam dia terima lah kau sebagai anak sebenarnya. tapi mak aku macam okay lah, macam boleh lepaskan aku sebab aku macam boleh berdikari. Biasa anak manja tak boleh berdikari kan. So kalau aku campak hutan ni boleh lah survive. And then Maybe Fuad duduk jauh kot sebab tu. tapi aku rasa okay je, tak adalah macam orang lain kan. No, for your parents. Biasa Parents, cakap anak aku jauh je. Tapi aku rasa alamak mak aku pergi lah, aku tak tahu apa. Lelaki. Kalau perempuan, leleh lah mata. Tapi kira aku first time aku belajar jauh. Sebelum ni kan Tingkatan pun belajar kat Johor. Like sebelum ni aku mula ingat aku dapat UiTM kat Johor Seramat. Sebab ramai kawan aku Tingkatan 6 yang dapat program bisnes, dia orang kat situ. Lepas tu and then bila rayuan dapat kat sini. So tapi sebenarnya aku memang tak nak kat Johor lah. Sebab dah lah duduk Johor, belajar Tingkatan 6 kat Johor. Lepas tu SPM Johor. Lepas tu semua sekolah dah kat Johor, sekolah harian. Kita sama je nak tengok ni kan. sama, bosan je. Cakap nak keluar. So sebab tu mula aku tak mohon buat UiTM. Sebab aku takut aku dapat kat UiTM Seramat. And then dah tiba-tiba dapat. Tu lah. Dan jumpa kita orang semua. Jumpa korang You should semua. be happy. Sekejap. Aku tak faham macam mana kau boleh dapat bila kau tak apply sebenarnya tu. Okay. Kalau macam ni kita kalau kita aku pun tak tahu macam mana tapi Kabel. tak lah, Kabel. dia kalau kan masa rayuan aku kena pilih 6 kan. So aku marketing aku letak yang 6, yang last kali. Lepas tu tak ada UiTM. Macam mana dapat, aku rasa aku fikir je. Mak ayah aku pun cakap mungkin kalau kita selit pasal agama, cakap
agama dia cakap pasal rezeki. Ada 6 jenis rezeki. Lepas tu yang ke-6 ni rezeki tak dijangka. So maksudnya apa yang aku dapat tu memang tak jangka. Aku cakap mak aku, ibu Fuad dapat rayuan ni kan. Lepas tu cakap kawan aku kata okey alhamdulillah sebab kawan aku yang rayuan semua tak dapat, aku seorang je dapat. Lepas tu cakap, tapi aku cakap mak aku, tapi tak puas hati. Kenapa UiTM? Siapa tulis ni? Tak mohon pun UiTM. Tu tengok esoknya baru keluar UiTM Puncak Alam. So kira kan kalau UiTM lain kan kena buat check up dulu kan. So aku macam okey dapat UiTM Puncak Alam, buat check up kat sana. So kira masa tu sebab aku tak prepare apa sangat sebab macam down lah sebab tak dapat kan, semua orang dapat belajar, aku tak dapat belajar. So aku stop prepare barang apa-apa. And then dapat tu kira dapat UiTM Puncak Alam kira dipermudahkan kan. So aku tak payah banyak buat apa-apa, semua settle lah. That's it. How my first day on UST. Okay, so kita dah cakap pasal MDS. Okay, so kita more kepada topik yang tak ada topik sama hari pertama di universiti. So kita more question about personal sikit lah kan. Tak adalah personal pun. Macam mana nak cakap, kita more spesifik. Alright. Okay, so rakan-rakan saya sekalian, untuk student-student yang baru nak masuk ke from SPM to diploma or from diploma to degree, apa yang kita boleh expect in university? Apa yang bila kita boleh expect as a student of university, okay? So kita petik nama Najwa lah. Najwa tak banyak cakap. Najwa boleh explain sikit apa beza antara macam sekolah ke dengan universiti ke? Okay. Sebab saya diploma daripada Politeknik. Okay, Politeknik kecil je sebenarnya tau. Korang pergi kelas dan kaki je. So aku daripada semester 1 sampai semester 5 duduk college. And kalau kelas pukul 8 tu 7.45 baru turun. Tapi kalau kau masuk UiTM, kau masuk universiti, kau kena bangun awal untuk berebut naik bas. Itu memang kena lah bangun awal. Lepas tu kau sampai kelas pun awal. Macam tu. Tapi environment memang quite different lah antara diploma politeknik dengan universiti. Sebab bila diploma dekat politeknik ni, korang quite close tau dengan lecturer sebenarnya. Bila dekat universiti ni, lecturer masuk untuk mengajar je. So kalau macam tadi, kita punya topik kita punya MDS ke PDS ke, tu saya rasa agak penting lah untuk korang join. Sebab kat situ terangkan lagi banyak. Bila dah masuk kelas, lecturer takkan terang apa benda-benda tu. And for me, even I punya diploma benda yang sama ambil, tapi cara mengajar tu lain. Bila dapat offer untuk sambung degree ni, rezeki lah untuk sambung sebenarnya. And untuk masuk universiti ni sebab macam mana, sebab macam cakap tadi lah, politeknik dengan universiti ni dia lain. So I rasa benda tu, I rasa dua benda yang lain. Bila diploma pun UiTM sama, tak ada beza sangat lah. Tu je. For me, aku agree dengan Jua sebab aku pun dari poli. Sebab tu aku rasa macam kalau korang ada more kawan lagi bagus sebab you have more person to depends on. Dekat poli, kita orang boleh depends on lecture. Even kalau kita orang ada yang tak jawab test ke, contohnya kena balik kampung, balik rumah ke kan, tak ada jawab test, lecturer kan macam sanggup tau kalau korang, ada yang lecturer kita orang sampai ada yang kejutkan bangun dari bilik. Macam mana? Call macam kenapa you tak datang sekolah, tak datang kelas? Okay, dia akan call. Kalau dekat degree, I don't think so diorang buat macam tu. Diorang just tanda zero je. Even our online class pun tak tahu lah. Ada time tak tanda juga tau attendance. Tu pun lecturer macam don't give, macam tak kisah pun. Tapi I rasa kalau dekat poly, lecturer very rapat dengan kita orang and kita boleh depends on lecturer. Tapi dekat degree ni, yang tu je lah cabaran dia. You need to depends on yourself, kena macam banyak tanya dengan orang, kena banyak connection with your friends, a good connection with your friends, and lecturer tu membantu tapi dia pun banyak kerja juga kan. Macam setuju juga dengan Jual cakap yang datang untuk mengajar je, not to have. Sama macam tingkatan 6, macam tu juga. Sama macam poli. Tak, tapi macam okay, kita faham ya diploma and tingkatan 6 pun
lecturer more caring, macam more have bonding dengan students. Tapi kita kena faham like students kita setakat dekat matrix, bukanlah matrix pun, kita dekat politeknik ke, kita dekat tingkatan 6 ke, dekat college saya dulu tu ke, students tak ramai. Okay, for maximum student pun average around 1,000 lebih. Okay, so right now when you enter university, jangan ni untuk nanti adik-adik jadi takut kan, oh lecturer tak nak tahu, lecturer tak kisah ke. Tak, kena faham lecturer sometimes ajar satu kelas, 5 kelas bergabung dalam satu lecture hall. So macam mana dia nak, bukanlah dia tak caring, dia caring, tapi dia tak boleh lah tanya satu-satu more personal. Okay, part tu students kita macam dulu, even kalau daripada tingkatan 6 ke, daripada college kecil-kecil ke, boleh lah lecturer nak bonding, kadang-kadang ajak minum, kadang-kadang gurau-gurau. Tapi kalau bila dah ramai-ramai ni, lecturer bayangkanlah nak kenal satu-satu muka pun kadang tak ingat, kadang ingat. Betul. Effort is more to student, bukannya lecturer. Lecturer tak akan ingat korang. Betul. Student kena ada effort. Tapi kalau korang tanya WhatsApp je, lecturer korang mesti akan reply macam mana pun. So as a student tak boleh expect lah for every lecturer to be like that. Sometimes ada juga, Najwa kata tadi UiTM punya lecturer tak call waktu kelas online kan, tipu. Saya lepas dah kena. Saya lepas dia call 5 kali kita tak angkat, kita tidur. Okay, so ada je lecturer yang boleh caring sebab dia more free, dia ada banyak lagi free space. Dia ajar 2-3 kelas je maybe that sem, or dia tak ada lecture hall, dia tak ajar ramai-ramai. So janganlah expect macam lecturer UiTM tak best. You mana-mana yang kita best. Kita best lah. You mana-mana pun macam tu, percayalah. Pergilah UM. Saya rasa semua juga macam bila lecture hall tak adanya dia nak ingat seorang-seorang. Razak apa khabar? Dah makan? Ayah sihat? Tak ada. Tapi you boleh stand out lah. I mean like kalau dalam kelas tu boleh tanya soalan, jangan senyap je. So bila you tanya soalan tu, lecturer boleh kenal. Macam tu. Boleh dapat extra marks. Gitu. Effort kena lebih. Tak boleh diam je. Okay, so also macam yang Najwa cakap tadi, yang bangun awal tu betul yang tu betul. Lambat kalau lagi-lagi dekat puncak alam, kau turunlah tangga tu panjang-panjang, tangga lagi tinggi daripada tangga mana? Yang Tangga kejayaan. Tak, Batu Cave, yes. Tangga Batu Cave, lagi tinggi. Tapi best tu tanya kejayaan. Kalau nak kurus boleh lah. Nak kurus boleh. Tapi Aku rasa tanya kejayaan tu best je sebenarnya. Tapi kesian student baru tak dapat rasa benda tu. So benda tu yang kalau sampai atas semua gelap macam orang gila. Tengok masing-masing penat lah. Macam nak mati tau kalau sampai atas tu. Jalan tak kisah lagi, berpeluh tu. Oh. By kelas, ya Allah Muhammad Rasulullah. Naik balik mandi, second round baru turun. Betul. Itu je. Okay. Kesian tak lelaki jarang naik bas. Pasal tangga tu kan, aku ada cerita yang aku sakit perut. Lepas tu kalau dengan bas penuh. So aku kalau nak membuang kat college memang lama lah. So aku lepas tu tengok aku keluar, aku dengan Ikuan lah. Aku sama dengan Ikuan satu kelas kan. Aku pergi turun. Nak turun tu sakit perut. Tengok alamak bas penuh. Ramai orang tunggu. Cakap pergi ni lah. Tapi mula Ikuan gerak dulu. Aku suruh Ikuan gerak dulu. Aku nak ni sekejap. Lepas tu tak boleh lah. Aku tak ada lah. Aku membuang kat fakulti je. Pergi tapi tak naik bas lah. Jalan kaki lah. Laju sampai turun tangga semua. Lepas tu campak beg. Nasib baik aku lecturer tak ada kan. Dia cakap aku cepat-cepat. Okay, lepas tu dapat lah. Lepas tu yang tu kelakar budak tandas sebelah tidur dalam tandas. Ada orang tidur. Tidur. Betul. Tu lah. Tapi memang ramai pun lelaki naik tangga. Kesian lelaki. Lelaki mostly kat tangga lah. Naik bas tu rasanya macam miracle lah kalau muka diorang di dalam bas. Dan even kan dia dah dekat tunggu depan sekali kan. Perempuan still macam masuk tau. Lepas tu dia sanggup kasih macam perempuan masuk. So diorang masuk the last one. Segan don, sebagai lelaki segan lah. Untuk lelaki macam aku ni segan nak naik bas. Sebab lelaki aku, macam aku berpeluh, tahu kuat. Aku tak busuk tapi berpeluh. Sebab
tak tahulah. Busuk. Metabolism. Tak rasa busuk, tak tahulah kalau orang kata busuk, tapi tak rasa busuk. And then Okay. bila masuk bas tu, lagi-lagi time kena berdiri kan. Insecure lah ni. Bas UiTM laju, tapi student perempuannya ramai sangat. Ya Allah, Muhammadur Ya Rasulullah. doh. Dia kena buat bas lelaki saja. Okay, Yeah. no girl sebab. So balik. So, kalau tak, kita orang kena berdiri, kiri kanan perempuan duduk. Kadang-kadang berdiri depan perempuan lagi. Ya Dia doh. macam tempit Kesian. macam ya Allah, tak selesa. Sebagai lelaki lah. Kadang masuk bas, lepas tu semua tengok betul-betul. Oh, itu tak kan. Kadang-kadang duduk kat depan sekali tu orang masuk. Ya Allah sampai penuh. Kalau naik Lambat bas lambat. bayar tu ada lagi handle lah. Kalau naik bas free mana ada handle. Kan kat seat. Yelah tu. Boleh nampak Break. kalau kau bagi nampak peta kan. Ini Malaysia, Singapura, China, Kejap South lagi. Tapi actually perempuan pun insecure tau bila lelaki ada kat situ. Rasanya memang juga. Tapi nak buat macam Dua-dua mana? insecure lah. Tapi Okay, memang baik. ramai lah yang panjat tangga tu lelaki tu. Dia bukan rasa macam ni pun, tapi sebab benda kan. So semua pun hadap je, tak ada pun macam rasa macam pelik-pelik je, geli-geli, tak ada pun. Cumanya kalau jenis yang berpeluh ke macam saya ni memang rasa lah. Tapi aku rasa Rasa kalau lah, petang-petang tu orang tak kisah. Asalkan sampai je. Semua sama Ada je. weh. Nak baik. Balik bilik je. Semua masuk bilik tidur. Esoknya Korang bangun. pernah merasa naik bas time hujan? Tak, aku terus naik tangga tu. Aku pernah sekali tu, aku ada kelas CTU pukul 4 sampai pukul 6. Lepas tu hujan lebat gila tau. So nak keluar tu sama ada naik tangga ataupun naik bas. Lepas tu nak naik bas tu menggelupur lah semua orang macam nak naik kan. So aku dengan kawan aku Ikin. Kita orang pun berebut lah nak naik dah. Basah aku kan. Ikin tu dia tinggal lah kasut dia dekat bawah. Allah. Sebab dia menggelupur sebab kita orang macam tolak apa semua tau. Ya doh. Lepas tu aku yang macam kasut kau. Dia kutip kasut dia dengan basah apa semua. Lepas tu tak ada seat lagi dalam bas tu. Oh my Lepas tu god. dengan budak-budak lelaki lagi. Budak lelaki ni tu desperate gila. Tak aku first time lah tengok budak lelaki desperate. Dia tolak naik terus. Aku rasa Dia lelaki tinggal naik dekat kalau budak-budak desperate je. Apa dia? Lelaki naik bas sebab desperate je dia. Aku rasa Ya weh. Itu first time aku tengok lelaki ramai. kesian lah. Even most students lagi pun kalau kat UiTM Puncak Alam tu nampak lah sanggup naik tangga semua kan. Tapi tu juga sebab bas pun dia orang tengok je line nak tunggu bas tu 3 line. Orang terus Aku give up. Aku give up. Kalau line tu macam ni, okay. Dah pusing. Kalau Dia macam dah ni, macam ni. pusing. Tangga weh. Kalau jadi macam Siapa tu. yang tak pernah tengok, cari je lah kat Twitter hari tu viral. Viral. Students UiTM Puncak Alam. UiTM Dalam. Dia jadi Yes. foto je. Lagi Even satu, bukan panjang situ pun. je queue. Terus cakap. Betul. Yang satu, bukan queue kat situ je tau, kat kampus kita. Ada satu lagi queue dekat FSK. Naik lift. Betul. SK 6. SK 6. Lift ada 6. Ya, lift ada 6 weh. Lift ada 6. Function 2 je. Function 2 je. Kalau ada lecture, kasih lecture masuk dulu. Atau excited Lecturer kata datang ke depan. Ya, korang kena datang like 1 hour before class. Aku pernah kelas dekat tingkat 12. Aku nampak line macam aku terus naik tangga je. Aku tak boleh. Aku Sama. tak Weh, boleh. betul. Aku memang belecak lah. Macam belecak lah. Sampai sana macam Tangga cepat sikit. Bagi aku Apa? tangga cepat sikit. Walaupun Ya. penuh. Sebenarnya. Tapi itulah kita tak kisah naik tangga. Kalau peluh Peluh tu tu. keluar. Kalau peluh tu tak keluar. Dia kalau kelas tu beraircon tak apa. Mau kelas yang aircon pun tak rasa. Oh, seksi. Kelas apa tak ada aircon tak? aku rasa kelas aku kuat. MGT ke personal development tak ada aircon? Tak tahu. Seksi. Langsung tak ada aircon. Memang tak ada. Keluar berapa jam? 2 jam. 3. Astaghfirullahaladzim. Oh my god. 3. Paling gila. Okay. Tapi dah sama So pengalaman. tadi kita cerita zaman diploma, beza dia dengan zaman degree sikit. So untuk adik-adik kita yang baru nak masuk diploma or ni, boleh tak kita macam cerita sikit pengalaman apa beza dia bila kita dalam U and bila dekat sekolah? Tak kisahlah daripada U ke waktu diploma ataupun form 6 ke kan, matrix ke, boleh cerita tak apa beza sikit antara tu? Adik Jom. mana? Fuad bagi dengan sub budak-budak form 6 kan? Boleh teruskan?
Form 6. Terus pakai baju sekolah, lupa. Even apa sekarang lagi kan. Kita orang tak akan Tak, sekolah. Oh, alah 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 alah. Orang smart casual. Okay, smart casual. Tapi Saya ke sekolah lagi. kelas sebelah pakai baju sekolah. Tak, lain department. Dia kata, Oh, lain. lain juga. Skeptikal lah dia ni. Alright. Continue lah. Apa beza form 6 dengan sekolah? Bagi suat. Beza dia. Okay, beza dia. Ada kadang-kadang kalau ada perhimpunan tu suka hati. Nak masuk ke tak? Suka hati. Boleh. Betul? Korang ada perhimpunan? Ada. Ada. Kita macam kita kan Perhimpunan? 3 jam. Every morning? Every Dia lagi negara Monday? Macam kita orang pergi Negara. biasa kan hari biasa kan hari perhimpunan Isnin sampai Khamis, Jumaat pun ada kan macam Ya. brief sekejap kan. Betul, Tapi kita orang betul. pergi hari Isnin je. Tu pun kalau kadang aku tak pergi. Aku Diam. Kau diam. Kau tutup mulut kau. Okay. Kita Negaraku. pakai batik. Kan batik kan? Bukan. Aku tak pakai batik. Lelaki pakai coat pula. Pakai Tak, ada satu Smart casual. minggu ketiga pakai batik. Oh, kau je lah kot. Johor lah kot. Oh, lain. Bangsa Johor. Aku tak. Oh, mungkin aku kan sekolah hari Ahad. Ikut sekolah kot. Ikut sekolah kot. Bodoh lah. Okay, so apa beza bila belajar dekat situ? Korang SEM 1 sempat kan dekat U kan? Apa beza form 6 dengan U? Macam sama tadi poli. Based Kita- on korangnya cara belajar, macam mana korang, sebab subjek kan lain and ada pakai SEM, korang sekolah all the year. So macam Kita apa? orang? Pakai SEM. Kita orang pakai SEM juga sebenarnya. Dia baru. Oh. Sebab dulu kalau STP masa zaman dulu dia apa? Order year tu one setahun Setengah. Jadi kau periksa masa last tu semua subjek macam SPM Tapi Hmm. bila format baru, sistem baru, dia ikut SEM macam U. Cuma kita ditunjuk ajar. Nak buat assignment tu macam mana. So bila pergi universiti ni, so kita dah tahu nak flow tu nak buat apa. So dari segi coursework, assignment semua sama je lah basically. Ya. Sama je. Okay. Beza bahasa lah kot. Kalau UiTM English. Kalau Form 6 bahasa Melayu lah. Okay. Korang So, untuk pakai belajar pointer lah. Pakai pointer. Pointer. And korang ada carry mark juga ke macam kita orang? Ada? Ada. So sebenarnya aku tak faham sebab korang kan contohnya every sem korang ada final exam kan. Lepas tu contohnya korang ada 5 sem kan. Final exam. Lepas tu STP. ada STP. Macam mana pemakaran STP tu step sama. Sama macam universiti, sama. Ah. Kan Oh, kalau so STP dah tak ada macam satu paper macam dulu SPM lah. Tak. Dia satu sem tu STP. Dia dah tukar macam tu sebab tu Yes. kita orang Sebab tu tak malu. Okay, betul. STP. Sebab sama macam universiti. So kita macam boleh apply lah apa yang belajar. Oh, dah lain Kita sekarang panggil pra university. Pra Ah. university. Kaki dah selangkah masuk dalam universiti. Kaki selangkah masuk dah. Lagi dah Tapi sanggam. kita orang masa zaman aku panggil Prayu memang Prayu lah. korang boleh repeat juga paper I mean Boleh. ada kawan aku, umur aku, dia macam mana? Kalau dia punya pointer last sem tak cantik, dia boleh repeat lagi sekali. Boleh? Tapi boleh retake untuk sem 1 dengan sem 2 je. Sem 3 tak boleh dah. Kena bayar. Dia repeat apa? Repeat subjek ke repeat? Repeat subjek. Satu paper Satu RM50 kot. Sebab nak cantikkan pointer kan repeat Hmm. Tapi jawab Sebab- examnya akhir lepas paper final sem 3. Lepas tu sem 2 sem 1 dulu, lepas tu baru ulangan sem 1, ulangan sem 2. Kira macam kita orang ada 4 subjek. Lepas tu setiap sem tu 4 subjek. Setiap sem tu 4 subjek lah. Cuma tahap 1, tahap 2, tahap 3 macam tu lah. Lepas tu nanti let's say kalau sem 1 tu pointernya sikit. So drag lah macam 2 repeat tu bawa pergi ujung. So ujung tu kadang-kadang orang ada sampai 6-8 paper. Repeat. So daripada situ boleh dapat 4 flat. Senang lah sebab repeat tu. Okay, kalau untuk Fatin dengan Najwa pula, daripada sekolah dengan politek apa yang beza sangat? Mudah.
Daripada Sebenarnya sekolah kalau form 5 habis SPM then terus masuk diploma. sekolah dengan politeknik tak ada beza sangat sebab you belajar dalam satu kelas yang kecil. Dalam 35, 40 macam tu. Memang dalam kelas lah, belajar kelas. Tapi pergi kelas lain-lain lah. Tak adalah stay dekat satu kelas tu. Contoh subjek ni kena pergi dewan, subjek ni kena duduk kelas ni, satu subjek duduk ni. Tapi cara mengajar memang macam kat sekolah juga. Cikgu memang lecturer tu memang ajar secara memang fokus kat kita lah, kat kelas kita sebab kita dalam kelas yang kecil kan, tak ramai. Tapi macam bila dah masuk U ni mengajar dalam sebab kalau masuk U kita ada dua, sama ada masuk maths class ataupun kelas tutorial. Tutorial tu nanti dia akan pecah ke kelas yang kecil. Tapi kalau maths tutorial, maths class you kena campur dengan 5 kelas. Kadang-kadang ada daripada fakulti business, kadang ada fakulti lain. So kat situ beza dia lain jugalah daripada sekolah, poli dengan U. So I rasa I beruntung lah bila masuk diploma ni dekat politeknik sebab I rasa benda tu, benda lain-lain. Kalau satu orang diploma, you rasa benda yang sama juga sampai ke degree. Tapi for me sama duk. Sama kan? You pun politeknik juga Fatin? Aku rasa poli dengan degree lebih kurang sama kot sebab kita kan tak ada transfer credit kan. We ada belajar few subjek yang kita dah belajar kan. Actually kan, low-key kan, aku underestimate degree tau. I thought degree will be the same as poly sebab poly is way more easier for me. Aku Yes, rasa, poli senang. way more easier, way more understanding sebab lecturer kita orang memang akan bagi kita orang faham and akan guna bahasa paling senang untuk kita orang masuk dalam otak. Lecture dekat degree more to macam this is my way, you need to follow my way. Sebab dekat degree kan kita ajar ramai, so tak boleh nak fokus kat situ je untuk mengajar. So memang kena sendiri-sendiri lah, kena survive sendiri lah bila degree ni. Dia tak boleh nak 100% depends dekat lecturer. Betul, sebab tu kena berkawan. Yes, kena berkawan. Tak boleh seorang-seorang. Betul. In a group. Betul. Dan tu paling rasa tu. Betul lah tu. Untuk macam aku pun daripada College Professional Mara. So dia macam under Mara punya ni institution. So KPM ni lebih kurang macam Politek je. Kita orang punya tempat pun kecil. Macam Najwa tadi dia kata bangun lambat 7.45 pun sempat pergi kelas. Kita orang kalau kelas pukul 8, 8.5 minit bangun pun boleh masuk lagi. Jangan risau. Sempat mandi sebab memang dekat. Okay. So dia macam more like asrama lah. Kan. Macam kalau College Professional Mara dia more macam kita orang kalau ada macam waktu surau macam maghrib, isyak setiap malam biasa waktu surau. Okay, tak tahu lah untuk Politek tapi macam kita orang memang wajib pergi surau and then kuliah maghrib. Lepas tu macam kadang-kadang kita ambil turn siapa nak cakap. Tapi so kalau macam siapa yang daripada MRSM ke ni ke biasa diorang akan kata similar lah experience. Tapi untuk beza dengan sekolah ni zaman diploma ke zaman degree ke zaman form 6 ke apa ke beza tau dengan sekolah. Untuk you guys yang baru nak jump lah daripada SPM. Even ambil STP ke apa semua, beza. Yang paling macam membezakan adalah semangat. Okay. So, waktu sekolah, awak akan rasa macam awak akan terpaksa belajar. Hari-hari pakai baju yang sama, seluar sama, kasut yang sama, tengok muka orang yang sama. Hari-hari, cikgu yang sama. And then, balik pukul sama apa semua. So, time sekolah yang kepada yang aim score tu akan score macam aku ni jenis yang malas time sekolah. So akan kita orang more fun. Kita orang ambil more fun macam ni buat memories instead of achieve, which is wrong on our part lah kan. Tapi bila sampai diploma kan tak ada siapa dah nak akan kawal you as a student. Tak ada siapa akan bangun awak 7.30 pagi pergi kelas. Tak ada siapa yang akan suruh awak pakai baju ni, pergi ni, masuk perhimpunan. Tak ada siapa akan paksa langsung. Awak punya willingness sendiri untuk masuk, untuk pergi kelas. Awak willingness sendiri nak bangun pergi kelas. Even STP pun saya rasa macam tu juga kan. Nak pergi sekolah ke tak pergi sekolah ke ikut ni sendiri kan. So with that in mind, bila zaman diploma jangan ambil mudah.
Okay, macam sekolah you can play all you want. Okay, you can enjoy your free time as much as you want. But when you entering diploma, when you enroll into a college or a university for diploma, bila tak ada siapa rasa tu, lagi-lagi bila saya dah 18 tahun, saya dah besar. Kan? Time tu rasa bebas tu, rasa macam paling berkuasa tau. Macam dah besar tau. Tapi there are many students right now that failed to utilize that advantage fully, and then at the end they drop out, they dah banyak kes jadi macam tu. Okay, For me so kan, boleh tak masuk? boleh. For me kan, nak masuk degree ni, kita dah macam, dah macam a big achievement tau. Dapat masuk degree ni pun dah big achievement. So at first day, korang kena ada a big why kenapa korang nak masuk degree ni habiskan. Sebab along the way, korang akan rasa macam akan down. Akan macam, weh nak drop out dulu, tak boleh dah dulu, sumpah. Lagi-lagi kita orang ODL ni, like suddenly hit coronavirus and stuff and kena ODL ni. Somehow macam ada nak drop lah. To be honest, memang aku rasa macam nak drop lah last time. Tapi bila sebab kita big why tu, macam it keep us going tau. Memang korang kena banyak ingat apa yang korang nak. What the end result korang nak. Macam tu. Betul. Itu paling penting. Masuk diploma awak kena ada idea awak nak apa. Awak tak boleh masuk lagi macam sekolah. For you, apa your big why? Masuk diploma. Masuk degree diploma lah, sambung belajar. Kenapa kita sambung belajar? Kenapa masuk sambung belajar? Kenapa tak kerja? Sebab bagi aku personally, ilmu tak pernah habis. Dari mana-mana pun. Even kalau kau tak sambung belajar pun, ilmu kau takkan habis juga. Kau takkan ambil semua ilmu, dapat semua ilmu. Kalau aku decide dulu nak kerja bengkel, ilmu bengkel, ilmu kereta, enjin, semua aku akan dapat juga. So it doesn't matter that. Tapi bila kau dah decide untuk sambung satu tempat tu, habiskan. Jangan kau buat separuh jalan. Try habiskan. Aku What's your big why? Apa kata kita macam bagi our big why? Mana tahu ada orang baru nak cari big why dia. Big why macam ni lah? Macam kenapa kita sambung belajar? Apa semua belajar ya? Aku honestly lah, belajar ni sebenarnya macam escapism lah. Aku nak jauh dari rumah. Betul. Sebab aku dah boring duduk rumah sebenarnya. Macam balik-balik jumpa budak bucong kan. Macam aku jumpa budak lain pula. Budak represent. Lepas tu aku tak boring lah. Lepas tu masa aku dah jenam nak masuk asrama, aku tak bagi. Sebab aku anak seorang perempuan. So dia macam tak risau lah benda lah. Lepas tu masa form 3, PT3 aku tak apa, tak dapat pergi masuk asrama. Korang PT3. Lepas tu dah SPM pula tak elok sangat pun tak dapat UPU. So aku macam form 6 ni macam cakap aku kena buat agak. Kalau aku nak masuk degree kan, aku tak ada pilihan lah. Kalau aku flop ni, aku flop terus, aku kahwin je lah. Macam tu lah. Lepas tu aku macam excited aku dapat degree. Aku ingat aku check UPU. Time tu aku tengah kerja tau. Aku tinggalkan tempat kerja aku pergi toilet check UPU kan. Aku lompat seorang dalam toilet tu. Lepas tu aku cak excited lah. Okay lah, dah tak payah balik rumah apa semua kan. Dah boleh duduk sana apa. Sekali macam dapat duduk 1 sem 2 minggu je. Dah 2 minggu je aku nak apa enjoy tak habis lagi. Nak explore statistik tiap hari tak boleh lagi. Nak buat kawan pun tak sempat. Buat kawan dengan classmate je lu. Dengan housemate tu je. Kalau course lain tak boleh lah. Susah. Course lain ada tapi dia tak close sebab kita tak jumpa hari-hari. Kalau macam classmate kita sendiri kita jumpa hari-hari. So sempatlah patin phone apa semua. Kalau macam ni macam online macam aku pun teringin nak buat dengan kawan dengan course lain kan. Tapi macam mana how kita nak interact dengan dia orang. Susah. Korang tak ada kesatria online. Kita orang kesatria online sempatlah juga kenal. Korang mana ada? Korang kesatria depan-depan. Lepas tu dah tak ingat. Korang online. Ya doh, kesatria hampir lupa pasal benda tu. Tiap-tiap pukul 5 aku menggelupur pakai kasut sambil jalan, pakai stoking sambil jalan, betul ke tudung sambil jalan. Lepas tu kena denda. Oh. Aku BSM. BSM. BSM sampai habis kan? Sampai 3 sampai 3 saja.
Okay, Kau kesal Sekejap, buat back to our big Y. Aku tak tahu semua yang okay. punya. Okay, dia dah lari dah. Tadi Fuad, aku kau? lupa Big Y pasal apa? Kenapa belajar Apa Hmm. sama belajar? Sama belajar. Okay, aku honestly aku nak aku mula memang aku target aku nak belajar sampai degree. So untuk sampai ke degree tu bagi aku masa aku mula how the way yang aku boleh short time untuk aku ke degree. So aku pilih form 6 dulu untuk before ke degree. So aku ada tanya kawan aku kan, tanya budak-budak form 6 kalau korang nanti aku tanya kan. Aku tanya kawan-kawan aku form 6 kenapa diorang masuk form 6 sebab tak ada cita-cita, tak tahu nak jadi apa. So aku pun masuk form 6 sebab macam tu. Even though yang ada budak dapat 8A straight, dia masuk form 6, lepas tu tanya dia kenapa masuk form 6 sebab tak tahu apa. Even though dia dapat 8A. Maksudnya dia orang tak set lagi ni. So Sama Adib. aku memang sebab kira macam form 6 ni aku extend untuk berfikir untuk masuk apa aku nak jadi. So memang aku target degree tu ni lah. Last aku punya belajar Tahap belajar lah. Tak ada niat nak masuk sama masa. Lepas tu kenapa lepas form 6 aku tak kerja kan, sebab aku memang tak rasa nak kerja dulu lah, sebab umur aku sekarang patutnya belajar dulu. Kerja Oh, kau tak pernah kerja lah? kerja. Kau tak pernah kerja langsung? Aku kerja. Kerja apa? Before form Kerja 6, apa? before naik form degree aku kerja dulu. Aku kerja Watson. Aku kerja Watson? Watson. Watson. Pakai baju neon tu. Lepas tu before kerja Watson aku kerja Subway, tapi aku kerja 3 hari je sebab aku macam tak boleh cooperate dengan benda laju. Kan fast food laju. Lemah. Subway best apa? Aku rasa tengok orang kerja Subway aku macam Aku aku nak nak kerja kerja Subway. ni. Aku memang sebab tu aku apply Subway sebab aku tengok macam best, tapi bila diorang aku kerja Subway yang bukan buka pukul 10 tau, dia buka pukul 8. So macam Memang outlet kan memang macam tu. Tak, ada Subway pukul 10, diorang masuk pukul 9. Dia Kerja dalam mall ke? Kerja dalam mall. So dalam mall macam Ya memang sikit. lah. Aku kerja Ah. outlet aku tu dia dapat job untuk buat sarapan pagi-pagi banyak, hantar kat college. Ada kat situ ada college juga, college swasta. Kena hantar kat situ Subway. So aku macam baru kerja sehari kena buat tu aku Boleh jam. jam lah. Aku minta tunggu kerja Watson. Lepas tu kerja Watson pun majikan aku kata dia suruh aku kan nak belajar, tapi dia suruh aku teruskan. Sebab lepas tu dia cakap ayat manis lah, cakap awak stay, nanti saya naikkan senior customer Assistant. service. Lepas tu ada seorang yang supervisor cakap stay lah, Fuad stay, nanti aku naikkan kau supaya jadi store manager. Nak bagi tahu buat kerja ni. Sebab Kerja. kat Watson aku seorang je lelaki. So ada bos aku lelaki, ada 2 orang lelaki lah, tapi satu lagi store manager. Tapi store manager tu macam malas sikit lah. So dia kira dia nak aku promote je lah. Oh. Tapi dah lupa soalan? Big Y. Saya ingat. Big Y aku sambung degree sebenarnya. Aku kurang relate. Kapan aku nak sambung degree. Parent aku pula macam bagi letak harapan yang tinggi sebab first Kak Long kena bagi contoh yang baik untuk adik. Lepas tu aku tak nak tengok, malu adik aku adik sebelah. Lepas tu kalau macam dalam family besar pun, nak kata macam aku cucu yang pertama yang sambung belajar macam peringkat yang tinggi. Sepupu aku yang lagi Sama. kan lah. Sepupu aku yang lain diorang macam okay sampai SPM dah kerja. Macam ikut tanggungjawab yang besar lah. Tak apa lah, semua orang sambung degree. Lepas tu parents aku pun macam kalau kakak sambung degree, gaji kakak besar tau. Ini semua. Nak kerja senang. Sebab kat situ kakak tahap pelajaran tu tinggi. Macam
Okay, tak apa. And then satu hari tu kita jumpa macam member lama aku lain. Kita orang macam bincang lah macam kau sambung mana, belajar mana. Macam aku sekarang degree ni. Lepas kita grad nak kita lawan. Aku kalau boleh sama PhD. Aku macam tercabar macam. Aku tak tahu lah, tapi aku cakap lah dengan parents aku kalau macam saya dah degree ni, saya nak kerja sekejap, lepas tu saya nak sambung master. Lepas tu my parents macam ikut kakak lah, tak kisahlah ikut kakak muda lagi ni. Macam tu lah, dia lebih kepada macam orang sekeliling lah kenapa sambung belajar. Jadi lama-lama tu fikir macam apa guna kan, aku muda biar aku belajar. Macam tu lah. So kalau orang tanya bila nak kahwin, tak tahu. Kahwin. Yang tu episod lain kot. Next episode. Jua? Kalau I Cari suami. Itu aku tu. Aku legit. serius lah. Kau cakap suami, Fatin? Tak, kau dulu. Okay. Kalau aku waktu SPM, waktu PMR result aku okay. So aku masuk dalam kelas sains. Tapi bila SPM, Kau rasa aku kelas science stream, ambil fizik, kimia, bio, admat. sama. Lepas tu kan sama. Okay, lepas tu bila SPM result macam tak apa okey sangat lah. I mean like yang subjek yang science tu tak okey. So Kau tak jadi doktor dah. bukan, lagi pun aku tak tengok darah pun. Aku tak tengok darah. So science macam tak apa minat sangat lah. Aku minat calculation kira-kira. Lepas tu apply UPU tu. Apply UPU of course I target UTM. University lah kan. Aku apply UPM, apply UKM. Lepas tu dapatnya tak dapat lah, yang UPU tak dapat. Lepas tu buka yang untuk apply yang form 6 tu dapat. Bila matrix pun aku tak dapat, tapi aku dapat matrix untuk rayuan. So tapi time tu aku dah masuk diploma lah, dah masuk politeknik. At first aku rasa macam kenapa aku dapat politeknik? Sebab family aku yang lain, cousin aku yang lain, sebab cousin belah mak aku, kita orang ada Kawan 2 orang. Cousin belah mak aku belah Johor, yang sebaya dengan aku ada 2 orang. Aku dengan lagi seorang ni lah, lelaki. Mesti rasa Lepas tu, kompetitif kan. yang lelaki ni dia satu tempat dengan Luqman lah. Kau tahu. Okay, lepas tu tapi yang lelaki ni tak adalah nak kata compete sangat pun, cuma macam tak adalah I want compete to be sangat pun. better than them. Lelaki tu okey lah sebab kita orang sebab lelaki kan, tak adalah nak compete apa. Tapi belah bapak aku kita 7 orang. 7 orang yang sebaya time tu. So tapi yang sepupu yang betul, I mean like sepupu belah bapak aku tu seorang je lah, perempuan. Dia dapat UiTM. Tapi dia masuk compete dengan perempuan je ni. Bukan compete dengan perempuan. Tapi macam kau tahu lah bila raya kan orang tanya belajar mana. Ya doh. Ya. Dalam family aku seorang je yang politeknik. Sama. Yes. Sama. Tapi belah mak aku lah aku seorang. Belah bapak aku ada seorang je lah. Tapi lelaki lah. So taklah nak kata malu ke apa, tak ada. Tapi sebab parents aku dua-dua dekat, dulu belajar dekat UTM Johor, sekarang UiTM Segamat. Lepas tu yelah yang lain dapat, aku rasa family aku semua UiTM. Cuma ada seorang lah UPM. UiTM di hatiku. So diploma ni dapat marketing. So aku follow lah sebab time tu pun aku tengah buat business online. So aku just follow masuk marketing. And then dah diploma ni masuk degree ni sebab kau tahu sekarang orang demand untuk degree. Betul. Even yes, sangat demand. Even my friend daripada sekolah pun dia belajar bukanlah setakat diploma, dia diploma and then dia kerja. Dia dah kerja for almost 2 years tu kata silap aku. Lepas tu bos dia kata kalau nak naik pangkat kena ada degree. Memang pun. Tu tahun bila tu? Tahun 2 tahun lepas. 2019. Oh, baru. 2019.
Baru lagi. So which means kalau kau setakat, tak adalah, bukanlah nak kata semua tempat, tapi maybe tempat kerja memang bagus je lah kan. Tapi ada setengah tempat diploma pun okey. Tapi tempat dia kerja ni, kalau you nak naik pangkat, you kena ada degree. Kalau tak, you stay at the position je lah. You tak boleh naik pangkat, tak boleh naik gaji apa semua. So rugilah kat situ kan. So adalah you still young, still muda lagi, still boleh adapt dengan belajar, dengan environment tak cerah apa semua. So sambung belajar. Kalau ada rezeki sambung belajar, sambunglah belajar. Okay. So Tapi kalau tak ada rezeki jangan risau. Boleh kerja. Boleh sambung kerja. Rezeki Tapi kat kalau dah, mana-mana. yes betul. Sambil belajar pun boleh kerja, buat online. Tak belajar pun ada rezeki awak jangan risau. So big why kau tu lah sebab apa demand degree bila nak kerja kan. Okay. So aku nak tahu yang tadi apa tu Fatia cakap tadi masuk degree sebab nak cari jodoh. Nampak Tak, Fuad dah sabar. jealous. Fuad dah jealous. Aku bukan Tak. dia macam Jealous. aku macam tadi Macam aku lain pada orang kan. aku macam ada kait tau boleh kena sebab aku masuk degree juga aku sebab aku tak nak cari jodoh kat tempat kerja. Aku macam tahu je. Aku rasa aku macam tahu je. Sebab Kompang lah tu, nanti kompang. sebab macam apa kau bekerja bidang sama, kalau jumpa tempat kerja sama kan, nanti balik rumah cerita benda sama. So that's why Tak faham apa lagi sekali? tak, maksudnya aku, ada orang cakap lah, maksudnya kalau kau jumpa jodoh kat tempat kerja, nanti katalah dah kahwin kan, kau akan berbual kat rumah pasal tempat kerja. So tak best lah. So kalau kau lain bidang, so kau ada banyak cerita. Kan dalam rumah tangga ni kita kena ada perbualan, Interaction. reaction. So bila tak ada perbualan, dia akan macam rumah tangga tu tak best. So kena ada. So betul lah kau nak cari jodoh kat universiti. Itu reason kedua lah, big why kenapa. Oh, aku nak tahu tu je lah. Jangan nanti kuat Kau sangat. tak cakap tadi kau punya reason. Tadi tak habis lah. Ni yang kali kedua lah. Yang kedua punya. Fatin betul nak cari suami. Teruskan Okay, Fatin. Betul tak sabar. Sabar. Betul tak Fatin? Cuba tanya aku lagi sekali. Oh, dia kata Betul nak cari suami? Aku tanya semua orang kot. Betul nak cari suami? Tak, big Y. Apa? Fatin kau masih sambung belajar. Okay, first, aku tak nak kerja sebab aku pernah intern. Masa diploma, aku pernah intern and kerja aku macam jadi mission. Kau faham tak? Macam my work dari pagi sampai petang adalah scan dokumen. Kalau korang tak tahu, aku kerja syarikat insurans tau. So ada medical report. Okay, ada medical report. Tebal tau, medical report tak macam ni, macam ni. So my work is to scan every medical report punya satu helai. Dan aku kena berdiri and mission tu macam kau faham macam ni. Lepas tu aku kena cakap kau dapat gaji tak weh? Ada gaji tak? Allowance aku 500 je weh. Gila Okay lah, dapat allowance. Bukan 900. Tak berbaloi aku rasa. Tak berbaloi. Okay, So tu my first reason. tak nak kerja. So Tak nak aku kerja, ya. kerja sebab nak escape juga escape kerja. So aku nak belajar and aku memang suka belajar pun. And aku ada method aku nak belajar. Kau faham, aku ada strategi untuk belajar macam ni macam tu lah. Aku suka belajar. So the second one, masa Lain kau senyap je, kau senyap je. Salah, diam. Oh dia bila. Dah kita sambung Fatin. Sama Fatin. masa aku deep, kan orang cakap masa sekolah kan. Cikgu cakap, awak tak dapat. Tulis subtitle Puan nanti. Puan subtitle. Aku tak faham. Awak tak payah nak bercinta sekarang. Awak pergi sambung belajar. Kat situ lagi ramai orang yang suka awak. Baik awak jatuh cinta nanti. So aku tak date siapa-siapa dari umur. Okay, tu rahsia. Tak date siapa-siapa. Decline. Awak suka saya? Sorry, nak belajar. Wah. Gitu. Tolak macam tu je. Sebab nak belajar.
soalan jawapan tipikal. Lepas tu, so dari diploma dekat Johor tak ada orang yang, sorry lah orang Johor, bukan nak cakap apa. Alah Fuad, alah. Aduh. Aku Okay. dah kata, ya Allah, jadi wali, jual jadi wali, Balqis saksi, Sab saksi juga Aku tak habis cakap lagi, Confirm bukan lagi. apa orang Confirm Johor lagi. yang aku berkenan. Tapi kenapa tak Betul lah. Tak ada lah. So dekat diploma dah skip, dah membazir aku. 3 tahun dah tak ada penduduk. Okay. Kau puncak alam? Kena sambung degree. Lepas tu Puncak Alam. Okay. Kita Puncak Alam. satu sem lebih kan. Dekat Puncak Alam kan. Lepas tu apa jadi? Online. Coronavirus. Korang ni cari jodoh. Sama macam rezeki, jodoh kat actually mana-mana. kan, okay, aku nak TBH Jodoh lah kat mana? sekarang ni. Aku nak TBH. Actually, perempuan as desperate as boys juga and nak ada relationship. Aku rasa lah, I don't know. Adi kata TBH, lepas tu don't know. Mana boleh? In my opinion. Kon tadi. In my opinion. Aku rasa lah, I don't know. Aku tak Orang tahu lain- Fuad tadi. Fuad cakap Cuk. And ada What satu quote ni cakap, if you go to the place, macamnya kalau you dalam kalangan orang yang, put yourself dalam kalangan orang yang bagus, you get the person yang, kalau you pergi PhD, you jumpa lah orang yang ada educated, you know. Kalau you put yourself somewhere else, you dapat lah orang yang macam tu. Dapat partner orang macam tu. Betul. And that's my big one. Okay. Apa tadi? Form. English dapat apa? Ha. Okay, teruskan. Macam Kuat, berat kuat. kan kat situ? Dia macam topik tu dia macam kita macam boleh topik tu buat episod lain lah. Boleh Tak lah, kita aku rasa asap. orang mesti Kenapa ada kau cari, cakap macam tu. kenapa kau nak kahwin dengan orang daripada tempat kerja je? Kau tanya aku. Kau yang sebut daripada tempat kerja nanti balik jumpa sama lagi. Tak, aku cakap. Tak, dia. Tahu baik dia punya overthinking ke depan betul. Aku Itulah, tanya. jodoh kat mana-mana tak Fuad. Tak, tapi dia Cakap, okay, cakap. Okay, mute. Semua orang mute. Semua mute. Respect lah weh, respect lah. Okay, sekarang dah 11.50. Lagi 10 minit. Okay. Apa tadi? Kenapa tak nak kahwin dengan orang Johor kan? Bukan, salah. Kahwin dekat orang tempat kerja. Okay, sebabnya laki, salah aku rasa bukan. Sebab overthinking Kan tadi overthinking Balqis. Okay. Tak, sekarang kenapa? Tadi. Bakis lah. Mem. Kenapa nak Tak, tadi juga dia dari cakap, tempat kerja? Kalau pergi kerja, balik kerja, Kenapa kahwin nak orang dari sama. tempat kerja juga? Banyak lagi jodoh. Betul? Sebab Tinder ada, Grindr ada. laki Astaghfirullahalazim. dia overthinking kot aku rasa. Dia fikir ke depan. Tapi kalau ada jodoh kau kat situ, Dah lah 11.50 dah, kita habiskan je lah. Okay guys yang nak masuk diploma jangan nak cari-cari jodoh dulu. Fokus belajar, ODL tak nampak pun muka orang. Jangan risau. Jangan risau, ODL tak nampak pun. Okay, tak payah nak fokus sangat. Jodoh kalau ada jodoh datanglah dia. Sama juga macam konsep dia macam rezeki. Ada. Okay. Alright. Nampak awak macam triggered je ni. Bukan trigger, dah 11.50. Buat pula fikir kenapa dia nak kahwin dengan orang daripada tempat kerja dia. Macam tu. Bukan. Awak tak pergi nak. ke Starbucks pun awak boleh jumpa jodoh tau. Aku tak nak kahwin dengan orang tempat kerja tu. Ya, Sekejap, cari kat kasih- Starbucks. Tak, kasih Bila kau tak nak, benda tu yang kau dapat tau. Betul? Amin. Okey, tak nak. Amin. Nak ambil apa? Amin. kita bincang next Dia ada episode rasa Next sikit. episode. Next Okay, episode Fuad. nanti kita bincang. Okey. Next episode nanti kita bincang lagi. Okey, kita dah sampai penghujung podcast. Aku lupa tadi nak ucapkan selamat datang ke pelajar-pelajar baru Puncak Alam. dalam UiT Puncak Alam ke program marketing. Tahniah korang dapat. And aku semualah, kita harap korang dapat prepare diri fizikal untuk online distance learning ni. Agak susah.
bagi aku lah agak susah. Ada pros dengan cons dia untuk belajar secara online ni. Jadi korang kena prepare. Kita pun sama prepare kan. Macam Lukman dia prepare apa? Orang biasa prepare buku. Dia prepare komputer untuk ODL. Beli komputer baru. Sem lepas komputer lain, lepas tu ni komputer lain. Wow. Oh. Lain tu Fat. Okay. Okay. So itu saja untuk episod podcast episod pertama. Our first episode. Jangan lupa untuk subscribe. Fatin, aku suka yang kau cakap subscribe tu yang kau sebut tu. yang Mana video tu, sebelum ni. Fatin? Subscribe. Subscribe. Jangan lupa Yes. subscribe. Thank you for watching. Lepas follow ni Instagram untuk student marketing, follow Instagram, Twitter, lepas tu Facebook, Telegram untuk student baru dekat link kat bawah semua korang boleh check kat bawah. Lepas tu apa lagi? Kalau korang Like video. dah cakap ni. Kalau korang ada, lepas tu share. Share lupa. Lepas tu kalau Share. korang ada sebarang cadangan ataupun komen boleh apa? Komen. Boleh letak kat bawah tu. Boleh bash kat bawah tu. Boleh bash ke semua. Kalau tak suka tak Lukman, suka, cakap. Tak suka dia, tak suka cakap. Tak suka Fatin, cakap. Cakap je. Settle. Fatin cakap banyak sangat, cakap. Betul. Tapi je. Berperbaiki. Kalau nak tanya pun siapa kita orang, kenapa kita orang belagak buat podcast, tanya je kat bawah. Kita tak jawab. Nak IG cakap je. Kita orang tak jawab. Jangan risau. Nombor ku hantar. Okay. Itu saja. Bye. 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 Thank you.